Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Sabtu 26 Februari 2022. Kita mulakan dengan perkembangan semasa COVID-19. Sabah mencatatkan 4,256 kes malam, menurun 636 kes berbanding sebelumnya. Ia menjadikan jumlah kumulatif 330,771 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu kekal mencatatkan kes 4 angka dengan 1,241 kes. 11 daerah mencatatkan kes 3 angka, 13 daerah mencatatkan kes 2 angka, sementara 2 daerah mencatat kes 1 angka. Peratusan jangkitan sporadik dalam komuniti kekal tinggi iaitu 65.48%. Sejumlah 99.56% atau 4,237 daripada kes baharu adalah dalam kategori 1 dan 2, 9 kes dalam kategori 3, 4 kes kategori 4 dan 6 kes kategori 5. Satu kluster tempat kerja diisytiharkan tamat semalam iaitu kluster Jalan Binunuk yang melibatkan lokaliti Beaufort dan Papar. Jumlah kluster aktif di seluruh Sabah setakat ini ialah 41 kluster. Sebanyak 8 kematian dilaporkan di 6 daerah. Dalam pada itu, 3,437 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif 275,710 orang, manakala 2,276 pesakit sedang menerima rawatan. Seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Jemaah yang hadir ke masjid atau surau di Sabah diingatkan untuk tidak lalai dan alpa dalam mematuhi standard operasi prosedur SOP yang ditetapkan khususnya bagi membendung penularan jangkitan COVID-19. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah, Datuk Ustaz Haji Saiful Zaman Sanggul berkata, SOP yang dibuat bukanlah untuk menghadkan kebebasan namun untuk mendidik masyarakat supaya membiasakan diri dengan norma baharu. Bila melihat sudah reda, kita telah buka, bahkan sampai seluruh masjid, ruang masjid itu kita buka. Dan bila dalam keadaan bila kita ada lagi peningkatan semula, menjadi kewajipan dan tanggungjawab kepimpinan dan kerajaan pula untuk mengawal supaya benda ini tidak penularan. Menurut Datuk Ustaz Saiful Zaman, pihak Jahin selaku pelaksana SOP bagi masjid dan surau sentiasa membuat penilaian semasa bagi memastikan keselamatan dan kesesuaian para jemaah dan AJK masjid. Setakat ini, kebanyakan jemaah telah mula membiasakan diri dengan norma baharu, sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan seperti mengambil wuduk dari rumah dan membawa sejadah sendiri. Jahin Sabah telah menetapkan SOP baharu aktiviti masjid dan surau menerusi Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 iaitu kebenaran 50% kehadiran jemaah masjid yang telah lengkap divaksin selain membenarkan aktiviti masjid dan surau seperti yang telah ditetapkan sebelum ini. Pelari denai wanita berasal dari Kota Belud, Adelina Lintanga, 37 tahun, dipilih mewakili Sabah dalam misi menawan Gunung Everest. Program Keluarga Malaysia, Ekspedisi Everest 2022, Anjuran Malaysia Pro Wrestling Sdn Bhd dan Global Expedition Club Malaysia. Ekspedisi yang akan diketuai pendaki solo negara Ravichandran Tharumalingam ini membawa semangat keluarga Malaysia untuk diperkenalkan di mata dunia dan dijangka bermula hujung Mac sehingga Jun tahun ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, penyertaan Sabah dan Sarawak dalam misi ini amat bertepatan dengan konsep keluarga Malaysia selain mampu menjadi inspirasi kepada rakyat Malaysia untuk mencapai kejayaan dalam apa juga bidang. To bring the spirit of Keluarga Malaysia to the summit. This is very important. Sebab apa ini kita punya team in Malaysia sekarang is Keluarga Malaysia, and I am also very happy that you including Sarawak, Sabah to bring them as Keluarga Malaysia to the summit of Mount Everest.
Beliau berkata demikian dalam sidang media pelancaran program berkenaan di Kota Kinabalu. Datuk Dr. Jeffrey yakin Adelina mampu membawa cabaran berdasarkan reputasi beliau dalam bidang sukan lasak. Kerajaan Sabah juga menyokong penuh ekspedisi ini dan bersedia membantu termasuk dari segi bantuan dana. Mengenai pemilihan Adelina, Ravichandran memaklumkan kekuatan fizikal dan mental yang dimiliki beliau merupakan faktor utama pemilihannya. 6 bulan untuk shortlist the right candidate. Memang saya terima banyak resume, tetapi yang paling outstanding, orang yang pernah menerima cabaran pada ketinggian 5,000 meter cuma seorang saja. Dari segi fizikal, mental memang saya ready. Pasti kalau orang bilang 100, saya bagi juta% untuk ini expedition. Ekspedisi ini disertai hanya 3 pendaki iaitu Ravichandran, Adelina dan pendaki dari Sarawak Fazila Shahrin. Aktiviti ekonomi di Sabah kini sudah bersedia menerima peningkatan pembangunan pesat selari dengan kehadiran pelbagai pelabur asing. Sehubungan itu, keupayaan sektor pembuatan perlu ditingkatkan menjelang tahun 2030. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sabah Berhad, Datuk Madiem Layapan berkata ini kerana sektor pembuatan antara penyumbang terendah ekonomi Sabah. So meaning to say that the manufacturing contribution to the GDP is only 7.6%. So the Ministry of Industrial Development, we already set the KPI that we have to increase this percentage of contribution of manufacturing from 7.6% up to 35% in 2030. Beliau berucap dalam webinar protokol pelaburan Sabah secara maya di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pegawai Pelaburan Sedia, Kevin Ukang menjelaskan kedudukan Sabah yang strategik antara keunikan yang mampu menarik pelaburan asing dan menggalakkan peningkatan aktiviti ekonomi. Sabah as a location, being located at DIMP Iaga region and also located along the major shipping route, and also to give them some background on the market access that we have approximately 24 million at this region. Program ini merupakan anjuran Institut Kajian Pembangunan Sabah dengan kerjasama Sedia dan Invest Sabah Berhad. Ia disertai 100 peserta terdiri pelbagai agensi dan pelabur. Sebanyak 10 kerusi roda disumbangkan kepada golongan warga MAS di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan menerusi program Ziarah Kasih, inisiatif Pertubuhan Muafakat Titian Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah, GRS. Sumbangan disampaikan Isteri Wakil Rakyat Lumadan Nursia Santri di Kampung Jaya Baru Lumadan Beaufort. Antara penerima Hasna Majid 68 tahun yang terlantar sakit sejak setahun lalu dan memerlukan bantuan daripada anak-anaknya untuk bergerak. Sangat bersyukur, sangat berterima kasih sebab memudahkan lagi urusan kami sebagai anak untuk memudahkan mama saya mengangkat dan meringankan dia bergeraklah, memudahkan dia bergerak dengan adanya kursi roda yang diberikan. Manakala Manah Abdul 98 tahun yang merupakan penduduk paling tua di kampung lingkungan Laut Beaufort amat memerlukan kerusi roda bagi memudahkan ahli keluarga membawanya ke hospital selain sebagai kemudahan semasa berada di rumah. Tiada kursi roda untuk keperluan beliau. Lagipun lama sudah beliau ni sakit kan, tiada yang untuk minta pun menyumbangkan tiada. Tapi ini alhamdulillah, terima kasih banyak-banyaklah kepada semua yang terlibatlah. Nursia turut turun padang melihat perkembangan rumah Afandi Yaakob 43 tahun di Kampung Bukau yang kini dalam proses pembinaan menggantikan rumah lama yang usang untuk didiami. Mereka kini boleh menarik nafas lega kerana rumah baharu ini kini siap 60%. Nasib jugalah YB menolong membantu menyiapkan rumah kami ni. Sangat-sangat berbesar hatilah. Sebab YB dapat membantu. Ia sekarang ni tapak sendirilah, nama sendiri. Kerja-kerja pembinaan dilakukan penduduk setempat secara bergotong royong sejak sebulan lepas.
Persatuan Keluarga Polis Perkep Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sandakan terus komited membantu anggota keluarga polis yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Pengurusinya, Wan Hurani Osman berkata antara usaha dilaksana termasuk menyantuni keluarga terlibat dan mengadakan program bagi mengumpul dana. Jelasnya pada masa sama pihaknya terus memainkan peranan sebagai tulang belakang dalam membantu pegawai dan anggota polis menjalankan tugas yang diamanahkan selaras objektif penubuhan Perkep sejak 54 tahun lalu. Jadi salah satu peranan keluarga polis adalah untuk memberi semangat kepada anggota dan pegawai agar mereka terus berkhidmat untuk masyarakat. Dan selain daripada itu, kita juga membantu dari segi membuat lawatan ke keluarga-keluarga yang terjejas. Bukan hanya untuk COVID, masalah COVID, kita juga yang sakit. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan pertandingan bowling Piala Pengerusi Perkep Sandakan 2022 di Sandakan. Dalam pada itu, Wan Hurani memaklumkan sempena sambutan Hari Polis Mac depan, pihaknya merancang melaksanakan pelbagai aktiviti termasuk program jualan dan menyediakan makanan kepada anggota polis bergantung kepada keadaan semasa COVID-19. Sedikit perkembangan sukan, pasukan Sabah FC bawah 21 gagal memanfaatkan bermain di tempat sendiri setelah kecundang kepada pasukan Pahang FC bawah 21 dengan jaringan 0-3 dalam perlawanan Piala Presiden 2022. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan pada minit ke-7 separuh masa pertama menerusi Muhammad Nasrullah Muhammad Zaki. Gol kedua dijaringkan pada minit ke-48 separuh masa kedua oleh Hasnul Zaim Zafri dan gol ketiga dijaringkan Muhammad Amin Cahaya Jusoh pada minit ke-95. Perlawanan di Stadium Likas Kota Kinabalu turut menyaksikan dua pemain Sabah FC bawah 21 tahun dilayangkan kad merah setelah mengutip dua kad kuning iaitu Yusril Yusekil dan Muhammad Mizan Naslon. Dalam pada itu semalam turut berlangsung perlawanan persahabatan antara pasukan bola sepak Jinggo FT IPD Kota Kinabalu dengan pasukan Artis Sabah United di Padang Sukma Kota Kinabalu yang turut disaksikan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Muhammad Zaidi Abdullah. Kita harap perlawanan ini bukan kali pertama dan terakhir, tapi selepas ini pun kita akan mengadakan lagi perlawanan kerana ia amat baik dari segi fizikal kita dan juga dalam mengadakan mengeratkan hubungan dua hala kami dengan. Perlawanan bertujuan memasyarakatkan IPD KK dengan dimenangi pasukan Artis Sabah United 3-1. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah untuk hari ini. Keluarga Malaysia kekal patuh SOP walau di mana Anda berada. Jaga diri dan keluarga. Saya Muhammad Syariza Mawang. Assalamualaikum dan salam hormat.